Tanah kepada pasukan Manchester City telah berjaya menjadi juara EPL 3 kali berturut-turut. Walaupun tak main game lagi dah jadi juara dah. Ni semua sebab Arsenal. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Hari ni bukan EPL review. InsyaAllah kita akan review esok. Kita nak tunggu game berjalan dulu. Walaupun kita tahu dah result ada apa dia, tapi kita tunggulah game MC dengan Chelsea dulu untuk kita review semua game yang telah pun berjalan. Dan dalam video kali ni aku nak sembang pasal macam mana Pep Guardiola boleh conquer EPL dan buatkan Liga Perdana Inggeris ni yang kita kata sebagai liga paling susah dekat dunia, liga paling kompetitif dekat dunia. Pep Guardiola buatkan EPL ni jadi macam level-level League One, macam level-level Bundesliga. So kita nak tengok macam mana Pep Guardiola buatkan pasukan Manchester City ni jadi tim yang sangat kuat. Kalau hang rewind balik, hang ingat balik ikan dalam 6 ataupun 7 tahun lepas, kalau pasukan Manchester City berhadapan dengan gegasi Eropah macam pasukan Bayern ataupun pasukan Real Madrid ataupun pasukan Paris Saint-Germain, pasukan Manchester City tentu adalah pasukan yang kuat. Tapi mereka still akan dianggap sebagai pasukan underdog. Sebab kalau mereka lawan dengan pasukan macam Bayern, mereka ni tak akan difavoritkan langsung. Tapi fast forward ke depan, pada tahun ni kalau mereka berhadapan dengan mana-mana gegasi dekat Eropah, mereka adalah pasukan favourite untuk menang game tu. Lawan dengan Real Madrid pun ramai predict yang mereka ni akan menang dengan pasukan Real Madrid. Anda dapat nampak tak improvement yang pasukan Manchester City buat sebelum kedatangan Guardiola kepada pasukan Manchester City sampailah lah ni. Dan musim pertama Guardiola adalah pada musim 2016-2017. Guardiola datang NC, dia rombak pasukan tu. Musim sebelum tu, pasukan Manchester City hampir-hampir terlepas slot UCL. Sama pun dengan pasukan Manchester United. Tetapi mereka ni berkelebihan melalui goal different. So, mereka dapat juga masuk UCL. Walaupun hampir terlepas slot UCL. Hang boleh bayang tak City compete untuk slot UCL? Kita macam dah lupa dah kan City compete untuk top 4. Sebab selalu mereka ni compete untuk champion. Dan musim pertama Guardiola main kepada pasukan Manchester City, ni adalah best 11 pasukan Manchester City sebelum Guardiola main. Musim pertama je dia main dekat MC. Apa dia buat? First kali dia tendang antara Joe Hart. Dia tak bagi chance langsung dekat Joe Hart. Dia datangkan ball playing goalkeeper daripada pasukan Barca, iaitu Claudio Bravo. Datangkan defense muda daripada pasukan Everton, John Stone. Datangkan player macam Nolito dan banyak lagi. Dan selepas Guardiola masuk, ni adalah best 11 yang Guardiola buat pada musim pertama dia. Dan Guardiola sendiri dah cakap yang taktikal dia ni ambil masa yang lama. Sebab taktikal dia ni memang banyak pakai otak. Dan dia sendiri bagi tahu tak banyak player yang boleh ikut dengan taktikal dia. Kita boleh tengok player-player bola sepak yang hebat. Tapi bila under Guardiola, dia ni tak boleh survive. Disebabkan mereka ni tak boleh adapt dengan taktikal Guardiola. Contoh macam Yaya Toure dekat Barca. Lari main MC, lepas tu Pep main MC kena tendang juga. Contoh dekat Bayern dulu, Mario Mandzukic tak dapat adapt dengan taktikal Guardiola. Dekat Barca, Zlatan Ibrahimovic. So musim pertama masih lagi tak menunjukkan hasil. Tapi pasukan Manchester City under Pep Guardiola menunjukkan improvement yang agak bagus berbanding musim lepas, iaitu mereka berjaya finish dekat tempat ketiga dan berjaya kutip 78 mata berbanding pada musim lepas 66 mata je. Tapi still tak cukup sebab musim 2016-2017 pasukan Manchester City tak dapatkan apa-apa trofi. So Guardiola kenal pasti masalah dekat bahagian pemain dia. Kalau hang tengok balik base 11 pada musim pertama Guardiola, hang boleh tengok kelemahan line up dia adalah dekat bahagian defense dan juga goalkeeper. Hang ingat tak lagi Bravo tu buat high waktu lawan Barca dekat UCL? Yang tu bagi aku memang bukan level-level goalkeeper FC lah. Sebab bagi aku musim pertama Guardiola tu attacking dengan midfield dah sedap dah. Waktu tu ada De Bruyne, ada Gundogan, ada Fernandinho. Striker pula ada Aguero, memang dah solid dah. Tapi defense mereka still pakai play macam Zabaleta, macam Kolarov. Bukanlah nak kata mereka ni tak bagus. Tapi mereka ni pun waktu ni dah hujung-hujung dah. So musim 2017-2018, Guardiola memang spend kau-kau dekat bahagian defense. First kali dia datangkan goalkeeper berbakat daripada pasukan Benfica, iaitu Ederson. Gantikan turis posisi Bravo dan dapatkan beberapa pemain pertahanan macam Kyle Walker daripada pasukan Spurs, Benjamin Mendy daripada pasukan Monaco, Aymeric Laporte daripada Athletic Bilbao ataupun Lanit Athletic Club lah. Dan pemain sangat berbakat daripada segi dribbling yang kita boleh kata ala-ala Messi, iaitu Bernardo Silva. Dan dengan bahagian serangan dah cukup bagus dan juga bahagian midfield yang sangat solid, Guardiola tambah pula dekat bahagian defense. Musim 2017-2018, pasukan Manchester City menjadi pasukan yang unstoppable, kutip 100 mata dalam EPL, jauh tinggalkan pasukan dekat tangan kedua iaitu pasukan Manchester United. Musim 2018-2019, Guardiola datangkan player macam Riyad Mahrez just untuk squad depth. Dan musim depan pula, Guardiola datangkan player berbakat lagi macam Rodri, macam Cancelo. Pada musim 2019-2020, waktu tu pasukan Manchester City hadapi masalah iaitu dekat bahagian defense. Sebab musim ni defense pasukan Manchester City kurang solid disebabkan Kompany selalu injured, dia dah hujung-hujung dah career dia. Sebab selalunya Kompany lah jadi nadi utama dekat bahagian pertahanan.
Dan musim ni juga pasukan Manchester City tak dapat menghentikan pasukan Liverpool yang memang unstoppable pada musim ni, yang hampir-hampir untuk dapatkan gelaran Invisible. Tapi tak dapat lah. Dan Guardiola dapatkan Ruben Dias pada musim 2020-2021. Fast forward cuba tengok balik sebab apa aku bagi tahu transfer yang Pep Guardiola buat dan apa function dia. Cuba tengok balik play-play yang Guardiola beli ni, memanglah ada yang fail, tapi boleh kata pemain yang dibeli pada musim pertama Pep Guardiola adalah antara pemain yang digunakan sampai ke hari ini. Bermaksud daripada awal pertama kali Guardiola main tu, dia dah fikir masa depan dah apa dia nak buat dekat Manchester City. City sebenarnya buat satu projek jangka masa panjang tau. Depa tak target untuk instant success pun. Memanglah depa nakkan trofi, tapi depa tahu yang untuk meraih kejayaan ni adalah mengambil masa yang lama. Guardiola dan juga pasukan Manchester City, depa ni upgrade pasukan depa daripada musim ke musim sampailah tim tu jadi unstoppable. Hang tengok musim pertama dia tak ada ball playing goalkeeper, dia dapatkan Bravo tak jadi, ambil Ederson. Defend teruk, cuba dapatkan pemain macam Laporte, Ruben Dias, Nathan Aki, Manuel Akanji. Dah bersara Aguero tinggalkan pasukan MC, depa cuba main tanpa Aguero, boleh juga menang Liga. Tapi depa ni nampak struggle bila main dalam competition dan berhadapan dengan pasukan dan depa ni perlu gunakan striker. Dan musim ni depa dapatkan lagi player macam Erling Haaland, macam Julian Alvarez. Bagi aku dalam perancangan Pep Guardiola, antara musim pertama dia dengan musim lah ni, bagi aku skuad Manchester City lah ni adalah skuad yang paling perfect yang Guardiola buat untuk pasukan Manchester City. Untuk perbandingan kalaulah pasukan Manchester City buat pasukan kedua iaitu pasukan Manchester City B, gunakan player-player reserve depa, tim ni still boleh compete untuk top 4 EPL tau. Nak tengok betapa padunya skuad reserve depa. Julian Alvarez, second choice untuk Erling Haaland, still lagi bagus daripada striker utama Manchester United iaitu Anthony Martial. Dan mungkin lagi bagus daripada Gabriel Jesus kalau dia dapat main amount yang sama game dengan Gabriel Jesus. Riyad Mahrez kalau compare dengan Kulusevski memang jauh. Compare dengan Saka saing-saing. Compare dengan Anthony memang teruk terui. Ada pula yang kata pasukan Manchester City ni adalah kelab Pak Arab, kelab duit minyak. So mereka ni kaya, boleh spend banyak-banyak. Dan betul pasukan Manchester City adalah pasukan yang paling banyak spend dalam 10 tahun terakhir. Tapi hampa nak tahu tak yang satu faktor ni, iaitu pasukan Manchester United adalah pasukan yang mempunyai net spend tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Beza net spend dengan spend ni adalah untung lah maksudnya. Contohnya spend ni hang kira je jumlah hang beli player berapa. Net spend ni nak kira dia jumlah player yang hang beli tu tolak dengan untung penjualan pemain hang juga. Dan Manchester United adalah pasukan yang paling tinggi net spend iaitu 1.1 bilion. Compare dengan pasukan Manchester City yang just 985 juta. Walaupun jumlah tu adalah tinggi juga, tapi hang compare kejayaan pasukan Manchester City dengan pasukan Manchester United. Kalau hang tengok dalam pencapaian 10 tahun terakhir, kalau lah nak kata disebabkan duit tu mestilah Manchester United lagi bagus. Tapi fakta dia Manchester United last menang title adalah last musim Ferguson dekat Manchester United. Dan Manchester City lah ni jauh lagi kuat daripada pasukan Manchester United. Sebab apa? Sebab hang boleh tengok sendiri ke manakah duit tu dibelanjakan. Ni bukan sembang politik tau, duk tanya menteri kat mana duit yang berbelanja. Tak, ni sembang pasal MC dengan MU. Ke manakah duit tu dibelanjakan? Hang tengoklah pasukan Manchester City spend untuk play-play macam Ederson, macam Ruben Dias, Erling Haaland, Rodri, pemain-pemain yang berada dalam starting 11 pasukan Manchester City lah ni. Dan Manchester United pula pecahkan rekod untuk dapatkan defender paling slow dalam EPL, Harry Maguire. Dapatkan Pogba dengan harga 100 juta, dapatkan Anthony dengan harga 100 juta juga. Ya Anthony tu tak boleh nak kata fail lagi lah sebab dia baru lagi kat MU. Tapi still lah bagi aku Anthony overpriced lah. Beza dia City beli player untuk team, MU beli player untuk instant success. Beli seorang player dengan harga yang mahal dan bagi beban dekat player tu untuk seorang-seorang carry team. Dan lagi satu, lebih kepada promotion je. Maksudnya pemain tu famous, boleh jual muka, boleh dapatkan hasil penjualan jersey dan juga merchandise, so mereka beli. Tapi kalau play tu bagus main bola je, dia tak ada market yang bagus dekat luar, maksudnya dia tak famous ke apa, MU tak mau beli. So itulah masalah dia. Macam kata-kata Jose Mourinho, this is football heritage. Kekuatan pasukan Manchester City lah ni bukanlah dibina dalam 1-2 musim, tapi kekuatan pasukan Manchester City lah ni dah dibina daripada sejak pertama kali Guardiola datang kepada pasukan Manchester City. Secara jujur, aku rasa pasukan yang paling dekat yang boleh fight dengan pasukan Manchester City dalam tempoh Guardiola dekat EPL ni bagi aku satu tim je, iaitu pasukan Liverpool. Tim lain sorry to say memang jauh kekuatan nak compare dengan pasukan MC. Liverpool sepanjang Guardiola dekat Manchester City dah fight title 3 kali tau dengan MC. Sekali menang, 2 kali kalah. Dan aku harapkan pasukan-pasukan dalam EPL pada musim depan
upgrade lah kekuatan, walaupun pasukan Manchester City mungkin akan upgrade lagi kekuatan pasukan mereka, tapi aku harapkan ada pemenang barulah EPL pada musim depan. Sebab seri mat dah bosan dah 3 kali berturut-turut dah ni. Fan MC tak bosan lah sebab mereka seronok kan. Tapi itulah, kita tak boleh nafikan Pep Guardiola adalah seorang spesialis, antara coach terbaik di dunia, bukan saja dalam dunia, antara coach terbaik dalam sejarah bola sepak. Aku tak kata dia terbaik, tapi dia antara yang terbaik. So itulah video kali ni, kita tengok macam mana Pep Guardiola bina pasukan Manchester City, menjadikan pasukan Manchester City daripada pasukan yang selalu bersaing untuk top 4 kepada pasukan Manchester City yang selalu bersaing untuk title. Sebelum Guardiola main, pasukan Manchester City ada juga bersaing untuk title banyak kali juga, tapi mereka ada juga musim yang mereka ni terciduk. Sepanjang Guardiola dekat MC setakat lah ni, tempat paling teruk Guardiola finish pun tempat ketiga. Tu pun musim pertama dia. Tengok level dia macam mana. So itulah video kali ni. Apa pendapat hampa tentang Pep Guardiola dekat Manchester City? Adakah dia telah bina skuad terkuat pasukan Manchester City? Dan adakah Pep Guardiola telah berjaya menyempurnakan pasukan Manchester City? Ataupun hampa boleh nampak ada lagi lompong-lompong yang Pep Guardiola boleh perfectkan pasukan MC ni? Hampa boleh komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.